Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Helda lagi dalam mata pelajaran GKT Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 4. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari bab 2 iaitu garisan, sudut dan bulatan. Okey, dalam bab 2 ini murid-murid akan mempelajari kita ada 3 standard kandungan, iaitu yang pertama melukis dan membahagi garisan dengan kaedah geometri, yang kedua melukis pelbagai sudut dengan kaedah geometri, dan yang ketiga melukis bulatan mengikut ciri-ciri yang diberi. Baik, kita pergi kepada 2.1, okey, 2.1 iaitu melukis dan membahagi garisan dengan kaedah geometri. Baik, kita lihat kepada contoh soalan. Okey, kita ada soalan nombor 1, iaitu bina satu garisan yang melalui titik P dan berserenjang dengan garisan AB. Kita ada garis AB dan ada titik P di atas garisan AB. Kemudian arahan dia bina satu garisan yang melalui titik P dan berserenjang dengan garisan AB. Baik, mula-mula kita ambil jangka lukis. Okay, kita nak bina satu garisan yang berserenjang di atas garisan AB ni. Dan dia melalui titik P. Jadi kita guna jangka lukis berpusatkan pada titik P. Kita buat satu lengkuk macam tu. Kemudian kita tandakan sebagai X dan Y. Yang ini titik X, yang ini titik Y. Baik, sekarang berpusatkan pada titik Y, kita buat satu lengkuk di atas garisan. Kita punya jangka lukis ni kita boleh panjangkan sedikit. Okey, panjangkan sedikit. Kemudian berpusatkan titik Y, kita buat satu lengkuk di bahagian atas garisan. Kemudian pindah kepada titik X dengan dia punya jarak bukaan jangka lukis yang sama. Kita buat satu lengkuk lagi. Okey, sekarang kita dapat titik persilangan antara lengkuk tadi. Kita tandakan sebagai M. Okey, kemudian kita gariskan daripada titik M ke titik P. Buat satu garisan. Okey, sekarang kita dah dapat satu garisan serenjang 90 darjah di atas garisan AB yang melalui titik P. Okey. Kemudian kita pergi kepada keadaan yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bina satu garisan yang melalui titik P dan berserenjang dengan garisan AB. Sama juga dengan soalan nombor 1 tadi. Nombor 1 pun dikata bina garisan melalui titik P dan berserenjang dengan garisan AB. Tetapi keadaannya berbeza pada kedudukan titik P. Okey, untuk soalan nombor 1, titik P berada pada garisan AB. Okey, untuk soalan nombor 2, titik P ni berada di luar garisan. Jadi bagaimana kita nak bina garisan serenjang pada garisan AB ni yang melalui titik P? Okey, ambil jangka lukis. Letakkan jangka lukis yang tajam di atas titik P. Kemudian kita buat lengkuk yang melalui garisan AB. Satu lengkuk dan dua lengkuk. Begitu. Okey, 1, 2. Kemudian persilangan lengkuk ni kita tandakan sebagai X dan satu lagi sebagai Y. Okey, kemudian kita pindahkan jangka lukis kita yang tajam letak dekat titik Y. Kita buat satu lengkuk di bahagian bawah pula. Ni nak kecilkan sikit boleh supaya tak makan ruang soalan lain. Okey, satu. Okey, kemudian buat satu lengkuk. Kemudian pindahkan pada yang tajam tadi pada X dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan Y tadi. Dan kita bina pula lengkuk di bahagian bawah. Jadi kita dapat persilangannya di sini. Ini adalah kita labelkan sebagai M. Kemudian kita buat garisan, sambungkan titik M dan titik P. Sekarang kita dapat garisan serenjang garisan yang berserenjang dengan garis AB dan menyentuh titik P.
Okey. Jadi selesai untuk soalan 1 dan 2. Baik, sekarang kita pergi pula kepada contoh 3. Contoh 3. Okey, contoh 3. Bina satu garisan yang selari dengan AB dan jarak antara garisan tersebut ialah 55 mm. Okey, bina satu garisan yang selari dengan AB dan jarak antara garisan tersebut ialah 55 mm. Jadi kita buat dulu garisan berserenjang pada titik A dan titik B. Okey, kita buat macam nak buat garisan serenjang tadi, macam ni yang dekat soalan nombor 1 dan 2. Kita letak dekat titik B, kita buat macam tu. Satu. Kemudian satu lagi dekat titik A. Okey, kemudian kita lebihkan garisan AB. Jadi kita dapat titik. Yang ini titik X dan Y. X, Y. Yang ini pula titik C dan D. Macam tu. Jadi sekarang untuk titik X dan Y, berpusatkan pada titik Y, kita buat satu lengkuk di bahagian atas. Buka ni, jangan lupa ni buka sikit, tak apa. Kemudian buat satu lengkuk. Dengan bukaan yang sama, kita pindahkan ke X. Kemudian silangkan lengkuk. Okey, sekarang kita dapat titik M. Kita dapat titik M. Begitu juga dengan C dan D. C dan D, pindahkan dekat D. Kita punya ukuran pun macam tu, sama juga. Kemudian pindahkan ke C. Jangan tukar ukuran ni. Ukuran kekalkan. Okey, sekarang kita dapat titik. Di sini kita nak namakan sebagai MN. Okey, yang ni N. Okey. Kemudian kita buat garisan antara titik M ke B dan N ke A. Gunakan sesiku set. Kemudian kita buat garisan. Okey. Satu lagi. Okey, sekarang ukuran panjang dia tadi diberi ialah 55 mm. Bermakna kita kena ukur dekat pembaris. Ukuran 55 mm. 55 mm. Itu. Jadi, kita pindahkan ukuran 55 mm ke titik B. Kemudian kita buat lengkuk dekat garisan tadi. Dan satu lagi dekat titik A, buat lengkuk dekat garisan juga. Jadi kita dapat titik yang ini dan titik yang ini. Kemudian kita boleh cantumkan terus jadi satu garisan baru. Cantumkan garisan ni. Okey, sekarang kita dah dapat garisan baru yang mana selari dengan garisan AB dan jarak antara garisan ini dengan garisan AB ialah 55 mm. Okey, jadi kita punya jawapan dah selesai. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, bahagikan garisan AB kepada dua bahagian yang sama. Bahagikan garisan AB kepada dua bahagian yang sama. Okey, sekarang kita ada garisan AB, kemudian dia nak bahagikan kepada dua bahagian yang sama. Kita ambil jangka lukis. Okey, letak dekat titik B. Okey, letak dekat titik B. Kita buat lengkuk, satu di atas, satu di bawah. Kemudian dengan ukuran yang sama,
Kita letak pula, pindahkan pula had tajam dan keruki itu dekat titik A. Satu di atas, satu di bawah. Sekarang kita dah dapat satu titik atas, satu titik bawah. Kemudian kita sambungkan titik menjadi garisan. Jadi, sekarang kita dapat bahagikan bahagian A dan bahagian B. Ni garisan AB ni kita dah bahagikan kepada dua. Satu bahagian, dua bahagian yang sama besar. Okey, itu untuk soalan nombor 4. Baik, sekarang kita pergi pula kepada macam mana nak membahagikan garisan. Okey, macam mana nak bahagikan garisan kepada beberapa bahagian. Baik, kita setting dulu kedudukan kedudukan kertas di atas papan. Pastikan dia punya garisan ni sama dengan pembaris T. Okey, kita dah laraskan kertas di atas papan. Kemudian bila dah sama, kita klikkan lah. Okey, sekarang kita ada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. Okey, macam mana nak bahagikan? Okey, mula-mula kita buat satu garisan pada titik A. Ini titik A, buat satu garisan condong. Kemudian ambil jangka lukis, berpusatkan titik A, bahagikan kepada 3 ukuran yang sama. 1, 2, 3. Jadi kita ada ukuran 1, 2 dan 3. Kemudian titik yang ketiga ni sambungkan ke titik B. Buat garisan, sambungkan titik yang ketiga dengan titik B. Okey, kemudian dah dapat garisan ni, kita jangan alih lagi, ambil lagi dia punya satu lagi sesiku pasangan dia. Kemudian kita nak gerakkan selari. Okey, kita nak gerakkan garisan ini selari ke titik 2 dan titik 1. Okey, nak gerakkan selari ke titik 2 dan titik 1. Okey. Gerakkan ke titik 2. Dan kita gariskan. Ni gerakkan ke titik 1. Dia tersangkut dengan cikgu punya klip tu. Okey, tak apa. Okey, dah dapat. Okey, sekarang kita dah ada 3 bahagian. Okey, kita dah pecahkan kepada 3 bahagian. Yang ini satu bahagian, ini satu bahagian dan ini satu bahagian. Jadi kita dapat 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Ini bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga sama besar. Jadi kita dapat bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. Okey. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya, iaitu nombor 6. Nombor 6 ni dia minta kita bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian yang sama. Okey, yang tadi bahagikan kepada 3. Yang ini bahagikan kepada 5 pula. Sama juga dia punya proses. Buat garisan dekat titik A. Cuma kali ni kita nak kena bahagikan kepada 5. Jadi perpusatkan titik A. Buatlah 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang kita dah ada 5. 1, 2,
3, 4, 5. Okey, yang kelima ni kita sambungkan ke titik B. Sambungkan ke titik B. Kemudian kita selarikan ke titik-titik lain. Ke titik 4 selarikan. Ke titik 3. Ke titik 2. Dan 1. Okey, sekarang kita dah bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian. Okey, kita dah bahagikan 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 bahagian yang sama panjang. Baik, sekarang tengok pula kalau dia nak bahagikan kepada nisbah. Okey, sekarang dia nak bahagikan kepada nisbah. Kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Bahagikan garisan AB mengikut nisbah 2, nisbah 3. Yang ini pun sama juga proses dia sebenarnya. Buat je garisan dekat buat garisan dekat titik A ni. Okey, cuma kita nak bahagikan, kita nak buat berapa ni sengatan ni, berapa? Okey, kalau dia kata nisbah 2, nisbah 3 bermakna dia nak bahagikan AB ni kepada 2 bahagian. Iaitu satu bahagian saiznya 2, satu bahagian lagi saiznya 3. Jadi, kita perlu bahagikan kepada 5 bahagian terlebih dahulu. Gabung 2 dan 3. 2 tambah 3 jadi 5 bahagian. Jadi, kita perlu bahagikan garisan ni kepada 5 bahagian. Okey, jadi kita bahagikan dulu. Letakkan pada titik A. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tanda dekat titik 5. Sini. Dan satu lagi dekat titik 2. 2 dan 5. Yang ni 2. Okay. Ini ada 1, 2. Yang ini ada 1, 2, 3. Yang ini 2 bahagian. Dan yang ini 3 bahagian. Jadi kita tandakan dekat 2 dan 5. Kemudian kita gariskan, buat garisan yang titik yang kelima ni ke garisan B, ke titik B. Okey, macam tu. Gariskan. Kemudian kita selarikan garisan ni ke titik nombor 2 tadi. Okey, macam tu. Gitu. Jadi, sekarang ni kita dah dapat bahagikan garisan AB kepada 2 bahagian, di mana satu bahagian 2, satu bahagian lagi 3. Jadilah 2 nisbah 3. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8. Bahagikan garisan AB mengikut nisbah 2, nisbah 4, nisbah 3. Sekarang dia ada 3 bahagian sebenarnya. 1, 2, 3. Satu bahagian 2, satu bahagian lagi 4, satu bahagian lagi 3. Bermakna kita perlu tambah semua ni. 2 tambah 4 tambah 3 jadi 9. Jadi kita perlu buat satu garisan dan bahagikan sebanyak 9 bahagian. Okey, buat satu garisan dekat titik A. Itu. Kemudian bahagikan kepada 9 bahagian. Sebenarnya kamu boleh juga guna jangka lukis ataupun jangka tolak yang tajam dua-dua tu. Hak tu pun boleh pakai. Jadi sekarang cikgu pakai jangka lukis. Bagikan kepada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang kita dah ada 9. Okey, 9. Okey, sekarang dia nak yang pertama dia nak 2 bahagian. Ni 1, 2.
Okey, kita tandakan dekat tempat 2. Kemudian yang kedua dia nak 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, tandakan dekat 4. Kemudian yang ketiga dia nak 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, tandakan dekat ni. Okey, sekarang tempat yang kita tanda tadi iaitu tempat yang kedua, tempat yang keempat, yang ketiga ni kita sambungkan ke garisan AB. Baik, sekarang kita sambungkan dulu 3 ni ke titik B. Macam tu. Kemudian kita selarikan garisan ke 2 lagi titik. Gerakkan ke titik yang keempat tadi. Itu. Gerakkan lagi ke titik yang kedua tadi. Itu. Okey, sekarang kita dah bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian. Yang mana satu bahagian bersaiz 2, satu bahagian bersaiz 4 dan satu lagi bersaiz 3. 2 nisbah 4 nisbah 3. Yang ni 2 sebab ada 2 bahagian, 1, 2. Yang ni 4 ada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4. Dan yang ini 3, 1, 2, 3. Okey. Begitulah cara untuk kita bahagikan garisan. Okay, sekarang kita pergi pula kepada okey, tadi kita pergi kepada melukis 2.1, melukis dan membahagi garisan dengan kaedah geometri. Sekarang kita pergi pula kepada 2.2. Okey, 2.2 iaitu melukis pelbagai sudut dengan kaedah geometri. Okey. Melukis pelbagai sudut dengan kaedah geometri. Jadi dalam topik ini kita akan belajar menamakan pelbagai sudut, iaitu sudut tirus, sudut tepat, sudut cakah, sudut penggenap, sudut refleks, sudut pelengkap. Kemudian membahagi dua sama sudut dengan kaedah geometri. Membina pelbagai sudut dengan menggunakan sesiku set. Memindahkan sudut dengan kaedah geometri. Dan menghasilkan semula gambar rajah yang mengandungi beberapa garisan dan sudut dengan tepat dan jitu. Baik, sebelum tu kita tengok dulu mengenali pelbagai jenis sudut. Okey, dalam buku teks ni ada. Kalau yang macam ni adalah sudut tirus. Sudut tirus apabila nilai X-nya adalah kurang daripada 90. Dia kurang daripada 90, kita sebut sebagai sudut tirus. Yang ini pula sudut tepat. Apabila nilai X-nya adalah 90 darjah. Ini adalah sudut tepat. Kemudian sudut cakah. Sudut cakah di mana nilai X-nya lebih daripada 90. Okey, nilai X lebih daripada 90 darjah bermakna ini adalah sudut cakah. Sudut penggenap pula adalah gabungan X dan Y. Apabila X dengan Y digabungkan menjadi 180 darjah. Okey, dan dia berbeza dengan sudut pelengkap. Tengok beza sudut penggenap dengan sudut pelengkap. Kalau sudut penggenap, X tambah Y sama dengan 180. Okey, X tambah Y sama dengan 180. Manakala sudut pelengkap pula, X tambah Y sama dengan 90 darjah. Dan ini adalah untuk sudut dalaman segitiga. Yang ini kita panggil sebagai sudut pelengkap. Yang ini kita panggil sebagai sudut penggenap. Sudut refleks pula macam mana? Sudut refleks ialah apabila nilai X tu dia lebih daripada 180 tetapi dia tak sampai 360 darjah. Kita sebut sebagai sudut refleks. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan untuk sudut. Okey, nah ini dah selesai untuk garisan. Okey, kita ada soalan untuk sudut. Okey, sebelum tu kita pasang dulu kertas. Pasang kertas ni kita kena laraskan betul-betul menggunakan sesiku T supaya nanti kita boleh lukis dengan tepatlah menggunakan sesiku T supaya garisan dia tidak lari.
Okey, dah dapat. Kita klipkan. Sama ada menggunakan klip macam cikgu guna ni, ataupun boleh je kalau nak pakai selotip ke. Tapi jangan pakai selotip yang jenis melekat, nanti kertas mudah koyak lah. Baik, sekarang kita tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9, nyatakan jenis sudut-sudut berikut. Tadi kita dah tengok dalam buku teks. Sekarang kita ada nombor 1, di mana nilai X ni kurang daripada 90 darjah. Yang ini kita sebut sebagai sudut tirus. Okey. Sudut tirus. Kemudian yang kedua, di mana nilai X-nya adalah 90 darjah. Jika nilai X sama dengan 90 darjah, bermakna ini adalah sudut tepat. Ya, ini adalah sudut tepat. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, nilai X-nya lebih daripada 90 darjah. Jadi, ini kita sebut sebagai sudut cakah. Okey, sudut cakah. Kemudian yang yang keempat, kita ada macam ni. Kemudian nilai X dan Y, X dan Y, gabungan X dan Y adalah 180. Yang ini kita sebut sebagai sudut apa? Yang ini kita sebut sebagai sudut penggenap. Okey, di mana nilai X tambah dengan Y, dia akan dapat 180 darjah. Yang ini adalah sudut penggenap. Okey. Kemudian pergi pula kepada soalan yang ke-5. Soalan yang ke-5, nilai X-nya lebih daripada 180, tapi tak sampai 360. Yang ini kita sebut sebagai sudut refleks. Okey, sudut refleks. Okey, di mana nilai X-nya adalah kurang daripada 360 darjah dan besar daripada 180 darjah. Okey, kemudian yang terakhir, di mana sudut yang berada di dalam segitiga, jumlah sudut dalam segitiga ni 180 kan. Yang ini dah 90. Bermakna X tambah Y adalah 90 darjah. X tambah Y sama dengan 90 darjah. Yang ini kita sebut sebagai sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap. Baik, sekarang kita pergi kepada nombor 10. Bagaimana nak membahagikan, bagaimana nak bahagikan sudut ABC kepada dua bahagian yang sama. Bagaimana nak bahagikan sudut ABC kepada dua bahagian yang sama. Kita ada A, B, C dan dia ada sudut. Kemudian kita nak bahagikan sudut kepada dua bahagian yang sama. Jadi kita ambil jangka lukis. Okey, kita ambil jangka lukis. Kita berpusatkan pada titik B. Okey, pusatkan pada titik B. Kita buat satu lengkuk yang mengenai garis AB dan BC. Okey. Okey, buat satu lengkuk macam tu. Okey, kemudian kita tandakan sebagai yang ini X, yang ini Y. Okey. Kemudian pindahkan ukuran kita ke titik Y. Kemudian buat satu lengkuk di atas. Dan pindahkan ke X. Buat satu lengkuk di atas. Dia punya ukuran jangka lukis jangan ubah ya. Kemudian kita dah dapat titik di sini. Titik ni kita buat garisan, sambungkan ke titik B. Okey, sambungkan ke titik B. Sekarang kita dah dapat bahagi dua sudut A, B, C yang sama panjang. So, bahagian ni sebenarnya sama panjang dengan bahagian yang kedua. Yang ini bahagian A, yang ini bahagian B. Dan bahagian A dan bahagian B sebenarnya sudut yang sama. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey.
Bina sudut ABC 30 darjah dengan menggunakan sesiku set. Okey, yang ni dia suruh kita bina menggunakan sesiku set. Kita ada yang ini sesiku set yang ini, di mana dia punya ukuran adalah segi sama. Yang ini adalah 45 darjah. Sebelah sini pun 45 darjah. Yang ini 90 darjah. Yang ini sesiku set yang pertama. Kita tak pakai yang ni. Kita pakai sesiku set yang satu lagi, yang sebelah panjang, sebelah pendek. Macam tu. Okey. Yang sebelah sini, yang sebelah pendek dan gemuk ni, ini 60 darjah. Sebelah sini 30 darjah. Dan yang ini adalah tepat 90 darjah. Jadi kita pakai yang ni lah sebab kita nak yang 30 darjah. Okey, jadi gunakan sesiku set dan juga sesiku T. Okey, sesiku T ni kita boleh laraskan pergerakan dia. Kemudian letak sesiku set begitu di atas sesiku T. Jadi kita boleh gerak-gerak ni. Kemudian laraskan sehingga dia betul-betul berada di atas titik B. Okey, ni titik B. Okey, bila dah betul-betul di atas titik B, kita buat satu garisan. Baik, itulah dia sebenarnya sudut 30 darjah. Senang saja apabila kita menggunakan sesiku set. Baiklah, sekarang kita nak bina pula yang nombor 12 tu. Okey, yang nombor 12. Okey, nombor 12. Bina sudut ABC sama dengan 60 darjah. Pun menggunakan sesiku set. Dia suruh kita guna sesiku set juga. Jadi, ambil sesiku set tadi yang ada sudut 60 darjah. Okey, yang ni 60 darjah ni. Okey, sekarang kita nak sudut 60 darjah. Jadi, kita letak di atas sesiku T, terletak sesiku set yang 60 darjah di atas sesiku T. Kita laraskan sehingga dia betul-betul dia berada di atas titik B. Ni titik B. Okey. Okey, ni titik B. Gariskan. Okey, sekarang kita dah dapat sudut 60 darjah. Okey. Seterusnya soalan nombor 13. Bina sudut ABC 45 darjah menggunakan sesiku set. Okey, kalau 45 darjah, kita kena guna sesiku set yang ini, yang ada dua kaki sama ni. Okey, yang ini adalah sudut 45 darjah dan ini pun 45 darjah. Jadi, terletak saja di atas sesiku T. Okey, letak di atas titik B. Buat garisan. So, kita dapat sudut 45 darjah. Okey, yang ni A lah. Okey, A, B, C. Pada titik B adalah 45 darjah. Ini pun sama. A, B, C. A nya di sini. A, B, C pada titik B 60 darjah. Okey, yang ni pun samalah yang nombor sebelah tadi pun. Yang ni sini A. Okey, A, B, C pada titik B 30 darjah. Okey. Kalau kita pergi kepada nombor 14. Itu soalan nombor 14. Bina sudut ABC sama dengan 90 darjah menggunakan sesiku set. Yang ni lagi senang. Kita pakai je yang mana-mana yang ada 90 darjah. Nak pakai hak ni pun boleh. Nak pakai yang ni pun boleh. Yang ni pun ada 90 darjah. Yang ni pun ada 90 darjah. Okey, boleh pakai yang mana-mana satu. Jadi cikgu pilih nak pakai yang ini. Okey, kemudian letak je di atas sesiku T. Kemudian bagi dia betul-betul kena dengan titik B. Okey, buat garisan. Dah dapat sudut A, B, C iaitu 90 darjah. Baik, sekarang kita tengok pula soalan nombor 15. Kita nak bina sudut ABC sama dengan 75.
Okey, sudut ABC sama dengan 75 dengan menggunakan sesiku set. Okey, 75 kita kena gabungkan dua sesiku set ni. Kita kena gabungkan dua, iaitu 45 dengan 30. Okey, yang ini 45, yang ini 30. Kita akan dapat 75. Okey, yang ini 45, yang ini 30, kita akan dapat 75. Jadi letak di atas sesiku T. Letak atas sesiku T. Kita nak 45 kan. 45 dengan 30. Okey, itu. Kemudian laraskan biar dia berada di atas titik B. Okey, sekarang kita dah dapat sudut 75 darjah. A, B, C 75 darjah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada yang seterusnya, iaitu kita nak lukis sudut menggunakan kaedah geometri. Kalau yang ni tadi kita guna kaedah kita menggunakan sesiku set. Sekarang kita nak guna geometri. Okey, kita tukar kertas. Pergi kepada contoh yang ini. Okey, kita laraskan dulu garis. Kita laraskan dulu kertas. Kita tengok soalan nombor 16 Sebelum itu kita laraskan dulu kedudukan kertas di atas papan. Pastikan betul-betul kedudukan dia selari menggunakan sesiku T ni. Okey, dah selari kita klik. Okey, dah klik. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 16. Okay, soalan nombor 16 dia kata bina sudut ABC sama dengan 60 darjah. Kali ini kita akan menggunakan kaedah geometri. Okey, kaedah geometri. Jadi kita gunakan jangka lukis. Okey, jangka lukis. Ni, tengok sini. Kalau dia kata bina sudut ABC sama dengan 60, bermakna pada titik B yang kita kena lukis sudut. Okay, pada titik B. Kan kita ada garisan B dan C. Dekat B ke dekat C yang kita nak buat sudut tu. Okey, kalau ada macam ni, A, B, C bermaksud yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah ni dia kata B tengah, bermaksud B lah yang kita nak kena buat sudut. Kalau dia kata A, C, B. Sekarang kalau C duduk tengah, bermakna pada titik C kena buat sudut. Sekarang dalam soalan A, B, C bermakna pada titik B lah. Okey, pada titik B. Okey. Kemudian kita ambil jangka lukis. Kita letak dekat titik B. Letak dekat titik B. Buat satu lengkuk. Okey, macam tu. Kemudian pindahkan apa dia? Kita labelkanlah sebagai, kat sini titik ni sebagai X. Dan letakkan ukuran yang sama, jangka lukis yang sama, jangan ubah dia punya bukaan tu. Letakkan dekat X pula. Kemudian buat satu lengkuk di atas lengkuk yang pertama tadi. Sekarang kita dapat titik di sini, iaitu Y. Kemudian yang titik Y ni gariskan ke titik B. Gariskan ke titik B. Y ke titik B. Ini adalah sudut 60 darjah. Okey, itu adalah sudut 60 darjah. Dan sekarang kita tengok pula soalan nombor 17. Okey, 17. Bina sudut ABC sama dengan 30 dengan menggunakan kaedah geometri. Okey, sekarang kita ada garisan apa? BC, dikata bina sudut ABC bermakna di atas titik B jugalah. Nak kena bina sudut tu. Okey, macam tadi juga kita buat dulu sudut 60. Buat sudut 60 lengkuk macam tu dulu tadi. Kemudian pindahkan ukuran ni di situ. Sekarang kita dapat yang ni sebenarnya sudut 60. Kalau kita cantum titik, yang ni titik X
Yang ini titik Y. Kalau kita cantum Y ke B, kita akan dapat sudut 60 darjah. Jadi kita tak mau 60, kita nak 30. Jadi kita kena bahagikan sudut 60 tersebut. So kita letak dekat titik X, buat satu lengkuk, dan titik Y satu lengkuk. Okey, sekarang kita dapat titik M. Cantumkan M ni dengan B dalam satu garisan. Ini adalah titik, ini adalah sudut 30 darjah. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan 18. Okey, soalan nombor 18. Bina sudut ABC sama dengan 90 menggunakan kaedah geometri. Okey, yang ini pun pada titik B juga kan, sebab B duduk kat tengah. Pada titik B kita nak sudut 90 darjah. Kita buat satu lengkuk pada titik B macam tu. Okey, dah dapat satu lengkuk macam tu. Yang titik B ni garisan ni kita panjangkan sikit. Okey, kita panjangkan sikit garisan ni. Okey, jadi kita dapat titik X dan titik Y. Yang ni X, yang ni Y. Kemudian kita guna jangka lukis, pergi ke titik Y, buat satu lengkuk di atas. Buka lah, nak buka pusat mana pun tak apa. Satu. Okey, dapat satu. Dengan ukuran yang sama pada titik Y tadi, pindahkan ke X. Buat satu lengkuk lagi. Okey. Kemudian, ambil pembaris. Yang ni kita labelkan sebagai titik M lah. M. Okay, kemudian, terus sambung M ke B. Kita akan dapat garis 90 darjah lah. Itu adalah sudut 90 darjah ataupun sudut tepat. Okey, sekarang kita tengok pula 19. Okey. 19 dia nak kita bina sudut ABC 45 darjah menggunakan kaedah geometri. Okey, pada titik B juga sebab B dekat tengah. 45 darjah bermakna yang 90 tadi kita bahagi 2 je lah. Okay, kita buat dulu sudut 90 dekat titik B. Buat sudut 90 macam tu. Kemudian panjangkan sedikit yang ni supaya kita boleh tandakan X dan Y. Itu. Jadi kita boleh tandakan sebagai X dan Y. Dan pada titik Y, buat satu lengkuk di atas. Titik X pun buat satu lengkuk di atas. Kalau kita gariskan, ini akan jadi sudut 90 darjah. Okey, 90 darjah. Gariskan dulu. Cantumkan garisan ni. Garisan ni. Okey. Okey, sebenarnya kita dapat sudut 90 darjah. Kita tak mahu sudut 90. Kita nak sudut 45. Bermaksud kita kena bahagi 2 lah. Jadi kat sini ada satu titik Y. Dan di sini pun sebenarnya ada satu lagi titik Z. Okey, jadi kita ambil jangka lukis. Kita letak satu dekat dekat titik Y, buat satu lengkuk. Letak satu lagi dekat Z, buat satu lengkuk. Kita dapat titik M. Titik M di sini. Jadi kita boleh sambungkan terus M ke B. Okey, sambungkan M ke B, dapatlah sudut 45 darjah. Okey. Sekarang kita tengok soal. Okey, untuk soalan nombor 20, kita nak bina sudut ABC sama dengan 75 menggunakan kaedah geometri. Okey, jadi pada titik B ni yang kita nak binakan 75 darjah. Okey, pada titik B kita buat dulu sudut 60. Macam mana buat sudut 60 tadi kita dah belajar. Okey, sekali, kemudian pindahkan ukuran ke sini. Buat lagi sekali ni kita dapat sudut 60 darjah. Okey, yang ni sudut 60 darjah. Okey, sini sampai sini 60 darjah. Kita tak mahu 60, kita nak 75. Bermakna kita nak tambah lagi 15 kan. Okey, kita dekat titik yang tadi yang 60 tu, kita buat lagi sekali. Kalau ikutkan 60 dah jadi 120 darjah kan. Kalau dekat sini kita punya sudut adalah 120 darjah.
Jadi yang ni 60, yang ni 60. 60 bahagi 2 kita akan dapat 30. Jadi kita bahagi 2 dulu sudut ni. Biar jadi 30. Situ. Okey. Yang ni sebenarnya ukuran dia 30. Okey, kita ambil pembaris. Gariskan dulu garisan ni ke titik B. Okey. Yang ni 3 yang ni 60, yang ni 60. Ni sampai ke sini sebenarnya 30 jadi 90. Okey, sebenarnya sini ukuran dia 90. 60 30 30. Jadi sama dengan 90. Kemudian kita tak mau 90 ni, kita nak 75 saja. Jadi 30 kita bahagi 20. Tak dekat sini. Situ satu. Dekat titik yang ni satu. Tu. Panjangkan sikit ni. Okey, macam tu. Jadi kita dapat titik ni. Titik ni kita cantumkan ke titik B macam tu. Inilah yang kata 75 darjah. Ini 75 darjah. Okey. Yang ini 60, yang ini 15. 60 dengan 15 jadi 75 darjah. Baik, sekarang kita tengok pula soalan nombor 21. Pindahkan sudut ABC apabila kedudukan baru garisan BC seperti ditunjukkan. Okay, kita nak pindahkan sudut ABC. Sekarang BC duduk di sini dah. Bermaksud A di kat atas ni lah, kan? Okey, sekarang macam mana kita nak pindahkan kedudukan? Jadi, kita ambil jangka lukis. Kita letakkan dekat titik B. Letakkan titik B. Buat satu lengkuk macam tu. Kemudian letak dekat titik B yang dah dipindahkan. Buat satu lengkuk juga macam tu. Kemudian yang dekat ni, yang dekat sudut yang asal ni, kita klik macam tu. Kemudian kita klik di sini. Okey, di situ. Sama lah juga. Di sini pun kita letak jangka lukis di sini. Kita klik di sini. Tu dia sudut. Kita dah dapat sambungkan yang ni ke titik B. Okey, sekarang kita dah dapat A. Okey, nak tahu A panjang ni mana pula? Letaklah dekat titik B ni. Pergi ke titik A. Berapa ukuran dia? Sekarang letak dekat titik B. Situ. Bermaksud garisan dia sepanjang ini jugalah. Dan titik A nya di sini. Okey, selesai.